أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada halaman 114 daripada surah Al-Maidah, surah yang kelima daripada Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Safa saya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah SWT ya, dengan peluang Allah kurniakan kepada kita meneruskan halaman ke 114 Ustaz ya. Yes, yes. Panjang juga perjalanan, betul, tetapi rupa-rupanya sudah sampai 1/6 dalam Al-Quran. Yang kita doakan bersama kepada penonton yang berada di rumah, tuan-tuan, doakan kita dapat bersama terus menerus ya, seperti doa Pak Mail lah ya, insya-Allah. Moga-moga Allah panjangkan umur, Allah beri keberkatan ya. Kadang-kadang ada panjang umur tak berkat pun susah juga Ustaz. Sibuk memanjang ya untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau diberkati itu subhanallah, walaupun tengah goreng cekodok, tetapi masih lagi ada masa untuk bersama dengan Al-Quran. Ialah bila kita bercakap tentang Quran ini sebagai syafaat Ustaz ya, dia bila kita jadikan sebagai BFF sekarang ini, harapnya nanti menjadi best friend forever bila sampai di alam kubur. Amin, apabila sampai di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan sila dimohon untuk kongsikan, share di Facebook masing-masing untuk kita sama-sama menyebarkan. Kita perlu pastikan kalau boleh setiap bulan ada 5 orang baru yang tuan-tuan ya boleh kongsikan, dan mereka pun bersama melihat kepada kemanisan Al-Quran ini Ustaz ya. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita hari ini di muka surat 114 ya. 114 signifikan dengan 114 surah dan juga TV Al-Hijrah 114. Masya-Allah. Subhanallah. Ya, penting ni ya. Okey. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan beratus-ratus lagi muka surat daripada Al-Quran ni Ustaz. Allah beri kekuatan. Dan Ustaz sebut tadi Pak Mail, apa khabar Pak Mail kita, dan juga sahabat-sahabat semualah, seluruh sahabat-sahabat Al-Quran kita, mudah-mudahan senantiasa diberkati dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana terus bergabung dengan Al-Quran. Terima kasih kerana terus menyebarkan Al-Quran dan bersama-sama mewar-warkan kepada sahabat-sahabat kita. Tengok tak My Quran Time? Tengok tak? Subhanallah. Quran Time? Ya. 4 kali sehari contoh. 4 kali. Kan? Ya. Yang lebih daripada itu Ustaz ya, PKP ni menyebabkan kita dah tak boleh bergerak banyak ini ya. Tak sempat nak jumpa Pak Mail lagi, tetapi insya-Allah kita doakan Allah angkat cabaran pandemik ini. Moga-moga nanti sempatlah kita Ustaz ya, ada masa kita bertemu di kaca televisyen ataupun di Facebook ini. Tapi perlu juga ya merasa cekodok Pak Mail tu ya, dan juga wak karbon kita. Wak karbon kita ya. Jadi alhamdulillah ya, mari kita teruskan sama-sama. Baik, Ummul kita Quran sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita pasakkan dalam kehidupan kita. Bila kita baca pada amal kita yang paling tinggi yang menjadi rukun, menjadi tiang saja, iaitu solat, agar kita baca dengan yang terbaik dan kita memahami, menjiwai apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu, kerana betul-betul kita memohon atas segala nikmat yang ada di dunia ini, nikmat ataupun perkara yang paling kita perlukan adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidayah itulah yang akan mencerahkan segala nikmat yang ada. Kita ada kereta, kita ada keluarga, kita ada rumah dan sebagainya itu. Bila ada hidayah, maka itulah yang boleh membawa kita dengan amal yang baik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau tanpa hidayah, walaupun kita paling kaya ustaz ya, kaya macam mana pun, walaupun ada keluarga yang besar ataupun pekerjaan yang mantap, tetapi kerana tidak mendapat hidayah, khawatir sebagaimana Allah templak di dalam surah Al-Alaq, ya, Abu Jahal itu asalnya Abu Hakam, Abu yang ada kira lebih kurang ada PhD lah, kan, pandai, tetapi kerana tanpa hidayah, yang Hakam itu jadi jahal. Ya, Abu Jahal yang digelarkan oleh Nabi. Dan itulah yang kita ingin doa pada Allah, Allah beri hidayah. Dan kita nak melihat halaman 114, sinopsisnya bermula pada ayat yang ke-37. Apa yang Allah nyatakan ialah tentang ciri orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada keadilan, ya, kepada keadilan. Maka Allah menyatakan bahawa orang-orang begini adalah orang yang diazab dan ada keinginan untuk keluar neraka. Dia nak keluar, tapi boleh ke tak boleh, nanti kita akan baca. Kemudian orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman, apabila terlibat, ya, bila sudah diingatkan agar jangan merosakkan, mengganggu orang lain, tetapi bila mereka mengganggu dengan jenayah rompak atau curi, ada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila seruan untuk takwa tidak dilayan, malah lebih daripada itu sanggup untuk membuat jenayah, ada hukuman untuk mengekang daripada kekacauan di dalam sesuatu kawasan. Dan pada ayat 41, sikap orang munafik dan kaum Yahudi yang begitu bersemangat kepada kekafiran, ya, yang kita nak belajar, kita nak sama-sama elakkan, ambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan ayat ke-37 hingga ayat 40 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Fadil Ustaz. Kita nak sambung tuan-tuan. Pengajian atau bacaan kita semalam kita dah baca muka surat 113 kan. Panjang juga ayat-ayatnya, dan hari ini pun panjang juga Ustaz. Dan pastinya ada penuh syarat dengan pelajaran pengajaran dan juga peringatan daripada Allah SWT. Contohnya tentang wasariqu wasariqatu. Nanti akan jumpa nanti, dan mari kita baca dulu yang permulaan ini. Okay, bila orang cakap nanti tentang as-sariqu itu pencuri, ya, macam mana hukumnya kepada pencuri hati Ustaz ni kan? Ya, betul, ya, jadi kalau ada yang bertanya begitu, nanti kita baca dulu dan kemudian kita akan sama-sama bincang insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Mari kita sama-sama baca 37 hingga 40 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 37 hingga 40 sahaja. Dan kalau kita melihat kepada ayat 37 itu sambungan daripada ayat semalam, ya, ayat yang sebelum ini, halaman 113 ayat 36, bercerita tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tidak mahu keadilan, mereka tidak mahu takwa, mereka tidak mahu bersungguh-sungguh pada jalan kebaikan, fi sabilihi, pada ayat 35. Maka orang-orang ini diberikan ataupun diancam oleh Allah dengan azab yang sengsara. Dan apabila mereka sudah masuk ke azab tersebut, yuriduna ay yakhruju, pada ayat 37, mereka ingin keluar daripada api neraka sesaan tersebut, wama hum bikharijina minha, tetapi mereka tidak mungkin keluar daripada tempat itu, walhum adzabum muqim, mereka akan bermukim. Ya, kalau kita cakap tentang mukim Ustaz, ya, sebenarnya bila bermukim itu kita sudah selesa di satu tempat, ya. Kalau kita berjalan travel tu, maksudnya kena apa, waktu orang tidur kita makan, waktu makan tidur, okey, kemudian macam-macam sesuatu yang tidak pasti. Tapi bila bermukim sepatutnya kita sudah selesa. Tetapi di sini Allah menggunakan perkataan walahum adzabum muqim, ini sebagai satu sindiran kepada orang-orang yang tidak mahu berjuang di atas muka bumi ini, yang tidak mahu buat kebaikan, ya, berjuang atas kebaikan. Kalau untuk diri sendiri dapat manfaat, okey, tapi kalau katakan untuk orang lain, saya tidak mahu terlibat ataupun tidak mahu susah-susah. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah lebih daripada itu, Allah sebenarnya tidak mahu, ya, mengazab manusia, tetapi kalau Allah nak, boleh je. Betul. Kan, pasal Allah berkuasa. Dan Allah tak payah beritahu awal-awal. Itu poinnya lah. Pasal ada yang kata bila baca Quran ni asyik jumpa ayat pasal neraka. Syurga ada juga kan, tapi neraka tu tak payahlah. Ada sesengah orang kata kalau nak beri ceramah jangan cakap pasal neraka. Kan? Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya apa sebab banyak pasal neraka ni. Itu tandanya macam mak kata jangan main tepi longkang, kan. Itu maksudnya mak tak nak anak jatuh dalam longkang. Betul. Kalau mak nak anak tu jatuh dalam longkang, bila dah nampak tepi longkang, senyap je, biar tengok aje, kan. Tunggu je. Jadi mak yang penyayang akan mengingatkan. Mungkin bagi anak dia kata mak ni membibil, kan, tetapi sebenarnya mak sayang. Kalau mak tak sayang, mak tak membibil ataupun tak mengingatkan. Dan dalam ayat 37 ini bila kita bertemu dengan amaran daripada Allah SWT, pasal Allah sayang sangat, ya, Allah ingatkan sebelum masuk. Dah masuk habis, ya, nak keluar, minta pada Allah, minta pada Nabi apa sebagainya, doesn't work out. Kan, tidak bermakna lagi pada waktu itu. Dan selepas itu pada ayat yang ke-38 Allah mengingatkan kepada kita tentang satu jenayah, ya, jenayah yang dibuat oleh orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Ini adalah social law, ya, peraturan sosial yang Allah ingatkan. Pasal apa? Pasal bila seseorang itu tidak mahu berjihad, tidak mahu usaha bersungguh-sungguh pada jalan kebaikan, ataupun tidak mahu, ya, seperti mana ayat 35, iaitu tidak mahu mencari platform untuk mendekatkan diri pada Allah, lambat laun dia inginkan hak orang lain menjadi milik dia. Itulah aktiviti wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, ya, iaitu pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Dan mungkin ada yang kata ustaz, ya, mencuri ni kalau dia curi RM1 macam mana, kan. Salah satu pendapatnya, ya, itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi, minimum curi itu ialah 1/4 dinar. Sempatlah semalam saya cek 1 dinar 4.25 gram emas itu berapa harganya. Kemudian kalau 1/4 dinar lebih kurang 3 hingga 400 ringgit.
Maksudnya kalau curi nilainya lebih kurang 3 hingga 4 ringgit dah kena potong tangan. Allah. Ya, ini ganja ataupun hukuman yang Allah tetapkan. Tapi ada butiran, mari kita sama-sama tengok. Apakah Allah cakap? Lelaki kena, perempuan pun kena, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya, ini adalah balasan kepada apa yang mereka buat, ya, sebahagian daripada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hukuman. Pasal apa? Pasal bila disuruh bertakwa, tak nak bertakwa. Ya, bila suruh jangan kita ini mengganggu hak orang lain, bila terlampau kufur sangat, akhirnya orang sanggup mencuri hak orang lain. Dan zaman sekarang Ustaz ni, curi ni macam-macam. Saya pernah dicuri basikal. Kan? Dululah masa belajar dulu kan. Dah beli basikal kan. Besoknya ni sejuk-sejuk nak pergi kelas ni kan. Dah terlambat dah ni, dah terlambat satu hal kan. Jadi kena naik basikal. Tengok dah habis Ustaz. Tengok khalas kan. Duit tak banyak nak beli basikal, ialah belajar kat luar negara, duit simpul sikit Ustaz kan. Jadi bila itulah nak beli berapa $100 begitu, tengok tak ada, termenung gitu ajalah kan. Sampainya hati banyak-banyak basikal. Ada pula soal begitu. Banyak-banyak basikal, mengapa basikal aku kan. Dan bukan sekali, beberapa kali. Ya, tetapi pasal apa? Pasal di US tu tak adalah dibuat peraturan ini. Jadi yang mencuri terus mencuri. Memang dah orang kata kalau beli basikal, kalau kena curi tu biasa. Jadi kejaya pula bagi pencuri. Menjadi macam pasal mereka tak takut pun. Malah kalau katakan adalah orang kata bagi tahu pada polis akan cari. Polis pun banyak lagi kes yang dia nak selesaikan, kan? Jadi satu, ataupun sekarang ni curi ada banyak cara Ustaz ya. Curi daripada akaun bank. Ya, masya-Allah. Scammer. Macau scammer sekarang ni kan. Itu pencuri high time, tapi orang-orang begini dia lepas je. Lepas sahaja. Pasal apa? Pasal mereka rasakan paling hebat pun dah penat berfikir idea mencuri, ya, setengah tahun, tak apalah kita rehat kejap dalam penjara. Rehat dalam penjara, ada makan Ustaz. Ya, bagi rehat 3 bulan 6 bulan, rancang elok-elok strategi, keluar balik dia boleh mencuri lagi. Ada pula tu dia rehat dalam penjara, masuk income Ustaz. Masuk pendapatan. Dia dah latih orang bawahnya, engkau aku dah beritahu kan, ini dia punya teknik dia. Okey, beri komisen sikit pada saya, dia duduk dalam penjara. Jadi ini adalah satu perkara yang menyebabkan orang tak takut. Orang tak takut ya. Jadi ini Allah cakap ini adalah hukuman daripada Allah, wallahu azizun hakim, iaitu Allah ini adalah amat perkasa, Allah ini amat-amat bijaksana. Jadi ada seorang ulama namanya Asma'i yang mengajar di Baghdad. Dia ada sekali itu mengajar tentang ayat ini. Kemudian ada seorang badui, ya, orang yang travel ni, badui, orang-orang inilah yang kawasan padang pasir ni kan, datang duduk mendengar. Jadi waktu itu Asma'i dia baca ayat ini, wasariqu, tapi sampai hujung tu wallahu ghafurur rahim. Dia tukar. Orang lain semua dengar jelah, dengar kan. Yang badui dia cakap, ini ayat ni kamu punya ayat ke ataupun ayat daripada Quran? Dia siap tanya lagi. Dia angkat tangan, dia terus tanya kan. Jadi semua orang pun semua orang tengok pada badui tu, berani dia melawan tok guru kan. Dia kata kemudian betul ini daripada Quran. Asma'i yakinlah, ya, ulama tersebut yakin pasal yalah dia mungkin tersilap tapi dia yakin. Jadi dia kata tak mungkin ini daripada Al-Quran, dia kata. Masya-Allah. Lepas tu Asma'i pergi melihat pada mushaf, dia kata memang betul wallahu azizun hakim. Bukannya wallahu ghafurur rahim. Dia tanya pada badui tersebut, kau hafal ke Quran? Tak, dia kata. Kau hafal ke surah Al-Maidah? Tak. Tapi macam mana kau tahu yang aku ni salah? Dia kata. Dia kata kalau ikut pada maksud asalnya ayat itu, kalau katakan orang mencuri lelaki perempuan, potong tangan, tidak mungkin Allah boleh maafkan dan juga penyayang pada orang itu. Allah ini aziz, Allah ini amat berkuasa. Kalau dah Allah cakap kena potong tangan ini, memang Allah akan buat. Subhanallah. Dan Allah ini bijaksana, maksudnya Allah bukan sekadar okey pasal RM2 tak ada potong tangan kan, ataupun kamu dah curi sampai 1 juta tak payah potong tangan kan. Maksudnya Allah ni bijaksana, bukan hanya untuk ikan bilis, tapi juga untuk jerum pun sekali kena. Laki kena, perempuan kena, orang kaya kena, miskin kena, dan lebih daripada itu Allah beri dahulu pendidikan. Allah beri dulu takwa, ajar dulu, bukan terus sahaja. Sehingga kan pada zaman Omar ada seorang ni dia jaga unta, kemudian unta hilang. Jadi orang kata yang penjaga unta ni yang kebas, kan. Jadi Umar pun pergi, ya. Pasal hukum ini bukannya kita boleh amalkan terus Ustaz, ya.
Maksudnya lepas ni rasa ada orang mencuri, kita cari kapak, kita tahu bukan. Ini kena melalui hakim, institusi negara. Jadi Umar buat apa? Umar tanya pada orang tersebut, dia kata pasal bos saya tak bayar gaji. Jadi bos yang kebas duit dia dulu, kan, bukan dia yang nak kebas dulu. Jadi dia akhirnya bos yang kena. Jadi nak ceritanya apa? Peraturan ini bukannya sembrono boleh dilaksanakan, tapi ia perlu dibuat. Kalau tidak, apa yang berlaku? Kesannya yang mencopet terus mencopet, yang scam terus berani, sebagaimana yang berlaku sekarang. Dan mangsanya siapa? Masyarakat umum mengalaminya. Di US saya kena banyak kali, ya. Tapi kalau di sini pun, di negara ini, kita perlukan peraturan ini, tapi orang cakap ganas sangat. Nanti kita tengok pada ayat ke-39, ya. Nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz ayat 39. Baik. Macam mana kita nak memahami lagi tentang peraturan ini, yang kita doakan Allah izinkan negara ini mengamalkan peraturan daripada ayat ini. Silakan ustaz. Terima kasih ustaz. Kita baca ayat 39 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ini betul. Ghafurur Rahim. Maksudnya yang awal tadi no. Allah Aziz, Allah itu Hakim. Ya, baik. Jadi di dalam ayat yang ke-39 ini Allah kata barang siapa bertaubat. Jadi adakah boleh orang tu mencuri, dia lepas tu dah curi dapat duit banyak, lepas tu bertaubat, lepas tu tak payah lagi kena denda? Bukan. Maksudnya di sini ialah kalau dia mencuri, dikenal pasti, dia katakan curi 1000 contohnya, kemudian dia rasa bersalah dan dia pulangkan balik duit itu sebelum hakim tangkap. Sebelum pergi ke hakim mahkamah, dia pulangkan balik. Saya minta maaf lah, saya bertaubat, saya tak ni, kan. Ataupun yang scammer tu yang ambil 300-400 ribu tu, bila dia dengar saja ayat ni, dia kata okey saya pulang balik, refund balik pada makcik-pakcik yang kena scam itu. Ini akan diampunkan. Ya, maksudnya kalau dalam penghakiman, dalam syariah, kalau kita merujuk pada hakim, ia boleh diampunkan. Syaratnya ialah apa? Dia mesti pulangkan balik segalanya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia dah habis dah harta tersebut. Kalau katakan pergi ke mahkamah, orang yang kena tipu ataupun kena curi itu, dia kata dia maafkan, pun boleh dimaafkan. Subhanallah. Boleh dimaafkan. Tetapi kalau orang tu tak maafkan, apatah lagi kalau dia curi tu je ragut sampai orang tu terbunuh, maksudnya kena potong tangan. Maka Allah kata selepas potong tangan tersebut, kalau dia bertaubat selepas dia buat kesilapan itu dan baiki diri, Allah akan menerima taubatnya, Allah mengampunkannya. Jadi bila Allah cakap begini, jangan pula kita tengok kalau katakan ada orang dia dah disabitkan kena potong tangan, kita kata dia tu teruk, tak boleh. Pasal Allah sudah ampunkan dia, tidak boleh pula kita menghukumnya. Tetapi bagi orang itu memang kesannya sepanjang hayat lah. Ya, jadi tak berani kot. Scammer berani lagi telefon pada makcik selepas ini pasal tengok orang sebelah dia, kawan scammer dia dah potong tangan, nak angkat telefon dah tak boleh. Tetapi cabarannya ialah kalau ini tidak dilaksanakan, scammer akan berleluasa. Buat macam mana pun ia tetap, kerana apa? Kerana takut Tuhan tak ada dah. Ya, dan ini membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu saraqa, maksudnya mencuri, mengambil perkara yang bukan hak kita. 9 kali diulang di dalam Al-Quran. Ini adalah satu jenayah besar dan ia diberikan hukuman oleh Allah SWT kerana Allah amat menjaga hasil titik peluh tuan-tuan perempuan, harta yang dicari oleh setiap orang, kerana Allah amat menghargai segala usaha yang halal. Jadi inilah hukuman ataupun panduan perlembagaan daripada Al-Quran yang kita doakan agar negara dan dunia ini pergi kepada solusi Al-Quran. Bukan bila kita buat begini semua orang kena potong tangan, bukan. Ya, dia sebenarnya adalah untuk membina takwa. Tetapi kalau orang tak makan saman, ya, tak makan segala peraturan yang ada, ini akan mengingatkan mereka jangan scam orang. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Kecuali siapa? Nanti Ustaz Fazrul akan sambung kembali nanti insya-Allah. Dan lirik tadi pun berkait dengan kongsian kita pada hari ini. Kalau kita tidak berpesan-pesan dengan kesabaran, dengan kebenaran, pasti kita tergolong dalam orang-orang yang rugi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Al-Quran pada hari ini, pada hari sebelum ini dan pada hari-hari yang mendatang, kita terus dikurniakan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat ni. Macam ayat yang kita baca tadi, wasadiqu wasadiqatu, kan? Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Ustaz kekuatan Al-Quran, rahmat dan juga barakah daripada Al-Quran, roh Al-Quran akan terus meresap ke jiwa-jiwa orang-orang yang membuat, menggubal dan sebagainya. Betul, penting sangat Ustaz ya. Allah beri kekuatan. Sebenarnya kalau tidak, kita akan berjumpa dengan orang yang ambil kesempatan ya. Bila dia boleh telefon, dia scam orang. Bila dia boleh bercakap sebagai pemimpin ya, dia boleh scam orang juga. Dia pergi kaut projek-projek yang tak sepatutnya. Itu juga pencuri. Dalam ayat ini sepatutnya dia memang tak ada tangan dah lepas tu kan. Tetapi pasal ramai orang rasakan bahawa paling hebat pun masuk penjara kan, ataupun lebih banyak lagi yang dia boleh kautim dengan peguam kan, lagi mantap lah kan. Jadi itu perkara yang kita kena jaga elok-elok. Kita doa pada Allah SWT, harapnya dengan barakah dan juga kebenaran, kesabaran kita itu, kita mengamalkan intisari Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, marilah kita sama-sama saling ingat mengingat, dan kita ajak lagi sahabat-sahabat kita untuk kita terus bergabung, kita sama-sama berplatform, kita bersahabat di platform rasmi kita, iaitu Facebook kita Sahabah Al-Quran My Hashtag Quran Time dan juga My Hashtag Quran Time. Kita juga ada platform YouTube, Telegram dan juga Twitter kita My Hashtag Quran Time Official, juga Instagram kita My Quran Time Official. Maka jemputlah sahabat-sahabat kita untuk sama-sama ikuti, untuk sama-sama like, untuk sama-sama subscribe, untuk sama-sama bergabung, follow kita. Kita sama-sama terus dalami lagi ilmu Al-Quran, beri kekuatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Tak lupa juga Ustaz, hari ini kita nak berkongsi juga tentang tajwid kita, pengajian tajwid kita. Mari kita sama-sama saksikan. Hari ini kita nak bincang tentang huraian sifat lazimah, itulah sifat yang ke-9, iaitu al-idlaq, iaitu dari segi bahasanya lancar ataupun tergelincir. Maka dari segi istilahnya, menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan dua bibir. Huruf dia apa dia? Huruf fa, huruf ra, huruf mim, huruf nun, huruf lam dan juga huruf ba. Seperti mana contoh pada ayat yang ke-37 atas sekali kan, pada ayat yang paling atas sekali, wama hum bi kharijina minha, ataupun sambungan dia walahum azabum muqim. Juga pada ayat yang ke-39, innallaha ghafurur rahim. Maksudnya bila kita sebut 6 huruf ni, fa, ra, mim, nun, lam, ba ni mudah, lancar saja kita sebut, mudah saja kita sebut. Jadi kita latihlah, maknanya 6 dia tak bunyi payah. Contoh wama hum bi kharijin ni kan, wamma dia tak macam tu Ustaz. Dia wam dia jadi payah tak? Dia ringan wama hum bi kharijina. Contoh sambung senang je. Nami dia tak bunyi berat. Bi kharijina. Payahnya tak. Kan? Macam nak start engine pula Ustaz. Macam nak start engine. Macam nak start engine. Wama hum bi kharijina minha. Ringan ataupun lancar saja kita sebut dia. Walahum apa ayahnya orang sebut kenapa ni? Kan? Walahum, senang saja kita menyebut 6 huruf tadi kerana sifat dia sifat al-idlaq, lancar sebutan kita. Bila Ustaz kongsikan perkara ni, pengalaman Ustaz mengajar lah Ustaz. Betul, Ustaz berjumpa dengan pelbagai jenis orang yang tadi dia tekan sangat wow tu kan. Jadi macam mana Ustaz menjaga agar tidak gelak seperti ini Ustaz? Okey, pasal kalau kita gelak depan dia ni memang
Betul Ustaz. Rasa dia. Betul. Kan? Yang pertama sekali kita kena beri latihan lah. Maksudnya bila berlaku contoh siratal lazina kan. Kita kata kenapa baca terlalu berat ni, berat. Dia kata sebab nak perhatikan satu huruf. Betul kita perhatikan satu huruf demi huruf, tapi jangan sampai memaksa. Jangan sampai memaksa. Jadi tak lancar lah, tak fasih dia. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutlah. Jadi, yang keduanya macam Ustaz kata tadi lah, maksudnya kita kena tahan supaya dia pasal sama ada dia satu ada orang gelak. Betul, satu lagi ialah marah. Marah. Betul. Ya, bila tengok salah sikit je, apa kan? Siap keluar perkataan-perkataan yang tak sesuai tapi cikgu Quran. Sebab tu kalau macam dalam satu bahasa ada kalimah dekat kampung saya kat Terengganu lah, dipanggil kokak-kokak tu. Kokak-kokak tu kan. Kalau bahasa Arab tu wayata tak kan. Sangkut bacaan Al-Quran. Sebab tu kalau saya sendiri Ustaz, saya ambil pendekatan kalau saya mengajar Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contoh pada kalimah yakhruju, tuan-tuan tengok pada ayat yang atas sekali, ayat 37, kalimah atas sekali baris atas tu yakhruju, contoh yakhruju, diulang. Yahruju tak bunyi kha. Ulang lagi 2 kali. Yakhruju, diulang pula. Yahruju tak bunyi lagi. Jadi sampai 5 kali saya tak tegur dah. Saya pindah kalimah sebelah. Sebab pertama nak jagalah. Kalau masuk kali ke-6 minggu depan tak datang lah. Tak datang dah, tak nak payah, dia kata susah. Sebab tapi saya lepaskan itu bukan dengan sebab saya redha, tidak. Tapi kita akan jumpa lagi. Selepas tu jumpa lagi. Jadi jangan kita satu kalimah tu sampai 2 jam kadang-kadang. Sama menangis. Macam ni ke belajar Al-Quran? Ya, betul. Kalau macam ni I tak belajarlah. Contohlah. Jadi ini panduan penting sebenarnya untuk pengajar-pengajar, pendidik, kerana kita yakin bahawa sebenarnya semua orang dalam learning curve, proses dalam belajar. Ada yang memang dah lama, ada yang baru mula, tapi antara antara garang sangat tapi ataupun bermudah-mudah sangat, itu kita ambil jalan tengah. Baik. Betul. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan ayat yang ke 41. Kalau sebelum ini kita baca 37 hingga 40. Betul. Ayat 40 ini bercerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bincangkan. Kita baca dahulu ayat 41 insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Makan ubat di tepi perigi. Jom sahabat-sahabat kita sambung mengaji. Ada lagi Ustaz? 2 rakaat saja. Yang lebih saya bagi Ustaz Fas. Betul. Sebenarnya saya ada bawa pantun ni. Haji Badar ni dia saya tengok dia buat pantun ni memang mantap. Jadi pelajaran daripada ayat 37, ruang parkir kosong belaka. Kena datang awal pagi. Orang kafir penghuni neraka, azab siksa kekal abadi. Dan satu lagi pantun hukuman yang tadi kita baca ayat 38 hingga 40 tadi. Pohon kari usah dipanjat. Jatuh menimpa pokok pulasan. Jenayah mencuri tak mengenal darjat. Allah. Pelaku wajib menerima balasan. Teruskan bacaan ayat 41. Allahu akbar. Okey, baca Quran mengeja-geja. Izinkan saya baca. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-41. Satu ayat sahaja tapi panjang separuh muka surat Kita sambung dengan bacaan jaharkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul la يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah ayat 41 sebagai kesinambungan daripada ayat 40 ya. Ayat 40 tadi kita belum lagi bincangkan bila selepas Allah bercakap tentang taubat tadi itu ya, sama ada sebelum dia dihukum ataupun setelah dihukum, Allah menyatakan alam ta'lam annallah, tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, dia menyeksa siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat berkaitan dengan mencuri ini, sama ada mencuri di peringkat atasan, bawahan, yang pentingnya minimum adalah 1/4 dinar, nilai sekitar 300-400 ringgit. Sebenarnya Allah menyatakan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yang dia curi itu Ustaznya sebenarnya adalah milik Allah juga. Allah. Kalau dia beranilah curi milik Allah ya, dia ingat macam ini duit daripada makcik hujung kampung contohnya, dia scam makcik ya, ataupun dia rasa itu basikal Fazrul Ismail, tak apa, dia bukan orang US kan, dia saya curi pun tak apa kan. Kena ingat, tapi cabarannya ialah apa, bila orang yang tidak beriman ya, dia apa aku kisah ya, hak siapa pun dia sapu sekali. Yang penting ialah dalam bank accountnya itu bertambah pada setiap masa. Dia menggunakan alasan bahawa sekarang ni zaman COVID-19 kena scam lebih sikit. Kan, jadi Allah mengingatkan di sini orang yang mencuri kena ingat bahawa Allah milik segala-galanya ni ya. Kalau mencuri, kamu mencuri hak Allah, padahal Allah dah halalkan rezeki, cari dengan usaha kamu, bukannya dengan cara yang haram. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha ya. Allah mengazab siapa yang Allah inginkan dan wa yaghfiru liman yasha. Jadi ini penting ayat ini kerana ia berkaitan dengan akidah yang sahih Ustaz ya. Keimanan kita yang betul, iaitu ada setengah orang dia bila dia dalam kehidupan dah, contohnya saya pernah berjumpa dengan satu penjaga ni, dia ada anak OKU. Oh subhanallah. Ya, jadi bila dijumpa dengan saudara-saudara dia cakap engkau dapat anak OKU ni pasal engkau ni banyak dosa. Allahu akbar. Bila cakap begitu sebenarnya orang itu ada masalah akidah. Betul. Ya, pasal apa? Pasal bukan ya, kalau katakan ada yang kata bahawa kalau dia hidup susah ini pasal kau Allah nak bersihkan dosa kau, nanti akhirat nanti kamu nanti boleh masuk syurga. Perkataan-perkataan itu kena jaga. Pasal apa? Mana dia tahu kerana dosa ke ataupun kerana Allah nak menguji. Kalau tidak dia boleh cakap je anak Nabi Nuh tu derhaka, tu Nabi Nuh tu Allah nak bersihkan dosa. Mana Nabi Nuh ada dosa kan? Allah dah maksumkan dia. Nabi Muhammad kan ada cabaran, anak meninggal, Ibrahim kan meninggal. Boleh dia kalau orang guna akidah yang salah, keimanan yang salah, dia akan kata itu nabi itu Allah nak bersihkan. Come on. Kan itu perkara yang salah. Betul. Dan itu sebabnya ayat ini yu'adzibu may yasha, Allah nak azab, Allah nak ampunkan, itu adalah milik Allah. Jadi jangan dipersoalkan. Ya, contohnya macam tadilah orang tu tiba-tiba dia rasa dia nak bertaubat, dia serah balik harta. Kemudian yang kena curi tu, kena curi basikal tak puas hati contohnya lah kan, misalnya tak puas hati, saya tak nak basikal ni, saya nak basikal lebih besar ataupun hukum dia kan. Kalau dah kena ampunkan, maafkanlah. Betul. Kan dah dapat basikal balik contohlah ustaz ya, tapi waktu tu saya tak dapat basikal tu balik ya. Tak apalah ya. Ceritanya ialah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah berkuasa untuk melakukan apa sahaja dan jangan kita yang buat keputusan bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan saya tu yang ada anak OKU tu dia kecewa sangat. Yalah. Jadi bila tengok balik ayat-ayat Al-Quran rupanya tak ya, kalau Allah bagi sesuatu ujian memang Allah bagi ujian ya, tak semestinya pasal dosa banyak dosa kecil. Kalau tidak, antara orang yang kurang ujian adalah Firaun. Dia tak ada anak OKU kan, duit banyak, harta banyak kan, pengikut banyak,
tetapi itu bukan tandanya bahawa Allah suka kat dia. Ya, jadi ini kefahaman yang penting agar jangan kita stres bila kita ada ujian tu, kita rasa macam ini mungkin pasal kita boleh muhasabah, tetapi kita kena ingat antara dosa dan ujian itu, dosa kita taubat, ujian kita minta Allah berikan lebih banyak bantuan dan ganjaran yang baik. Itu saja. Jangan kita menghukum. Kita hanya bertugas untuk mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-41, ya ayyuhar rasul. Menarik Ustaz ya. Biasa ya ayyuhal lazina amanu ataupun apa lagi? Ya ayyuhan nas. Kali ini ya ayyuhar rasul. Ya, bukannya ya ayyuhal ya Muhammad. Tak kan? Apakah pelajaran yang boleh kita ambil di sini? Maksudnya Allah mengangkat tugas Rasul. Ya, lebih kurang macam inilah Ustaz ya. Bila saya panggil Ustaz, kan dia tak panggil Tar, begitu je kan. Boleh kan? Tetapi saya dah terbiasa ketika di luar negara, dulu dia panggil nama terus dia direct. Kan? Tapi bila saya tengok balik pelajaran daripada ayat 41 ni, rupanya kita panggil abah, ya, kita panggil Ustaz, kita panggil YB. Perkara-perkara itu adalah satu penghormatan dan Allah pun menghormati Rasul. Boleh dia panggil, ini kan hamba ni kan. Ya Muhammad, dah begitu saja. Tetapi ada nilai, ada akhlak yang ditunjukkan di sini, dan apakah yang Allah sedang sampaikan kepada Rasul untuk kita ambil pelajaran juga. Pasal Rasul ada tugas. Ya, tugasnya apa? Menyampaikan mesej keimanan, tetapi apa yang berlaku? La yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Ya, minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya, iaitu janganlah kamu bersedih dengan mereka yang segera kepada kekufuran. Mereka kata beriman dengan mulut mereka tetapi hati mereka tidak beriman. Ya, jadi ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun sama juga Ustaz ya. Dalam hidup kita, kalau kita ajak orang ke arah kebaikan, ya, kita sedih kalau orang tak nak ikut kebaikan tersebut. Ya, kita rasakan kecewa, sedih. Jadi Allah kata la yahzunk, ya, jangan sedih. Sedih yang dimaksudkan sini ialah sedih yang menyebabkan kita tarik diri daripada buat kebaikan. Kecewa, rasa macam saya give up lah. Tak boleh. Kalau ibu give up anak tak dengar cakap, kalau ayah give up kan, give up nak mengingatkan si isterinya contohnya, susah macam tu. Kan? Jadi Allah beri nasihat ini, wa minal ladina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharin lam yatuk, ya, iaitu juga kepada orang-orang Yahudi itu. Hadu itu orang Yahudi. Mereka itu apa? Suka mendengar kepada khabar dusta, suka juga kepada kaum selain daripada kamu. Ya, dia tak nak dengar daripada nabi, dia nak dengar daripada orang lain. Ya. Dan apakah yang mereka buat? Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhi'i. Mereka itu menukar-nukar kalimah, dia tukar-tukar tempatnya. Ya, ada satu peristiwa pada zaman Nabi Ustaz ya. Ada orang bertanya tentang hukuman zina. Dia tanya kepada ulama Yahudi lah, kan. Ulama tu dia dah tukar, dia kata coreng-corengkan saja arang kat muka orang itu, malukan saja. Padahal dalam Taurat ialah kena rejam. Jadi orang ulama tu minta orang tu cuba tanya Nabi. Jadi Nabi pun kata cuba tengok dalam Taurat apa yang sepatutnya, kan. Jadi rupanya bila dia bawa orang yang baca Taurat, dia ada bahagian yang kena rejam tu, dia tutup. Memang purposely tutup, kan, pasal nak beritahu bahawa yang jenayahnya ialah coreng arang, bukannya rejam. Dah tukar. Jadi Abdullah bin Salam pada waktu itu dia pergi angkat tangan orang tu. Dia tak profesional langsung, kan. Kalau tidak pun print lah awal-awal, kan. Ini waktu tu tutup je macam tu. Ya. Ceritanya apa? Bahawa yang yuharrifun al-kalimah min ba'di mawadhi'i ini memang mereka buat betul-betul. Ya. Zaman kita ini dia mungkin nak tukar susah Ustaz. Quran tak boleh tukar, kan. Kementerian Dalam Negeri akan cari, kan, siapa yang berani tukar. Tetapi kadang-kadang ialah yang kita boleh belajar, jangan sampai kita ini menukar isinya itu dalam perkataan kita Ustaz. Ya. Rasanya tak apa tuan, kalau tuan ni nak kena jaga orang ramai, tuan tak payah kena denda lah. Kan. Yang ini ini denda. 1000 kena denda. Yang ini tak apa, pasal itu adalah mengubah-ubah isi yang ada di dalam perlembagaan ataupun peraturan. Itu perkara yang perlu kita berjaga-jaga, ya. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Ya, siap lagi ulama Yahudi ini mengingatkan, okey, dia kata coreng, kan, coreng. Tapi bila tanya Nabi, kalau dia berbeza dengan apa yang saya cakap, kamu jangan ambil. Tapi kalau sama dengan apa yang saya cakap, ambil. Dia dah ubah,
Lepas tu dia suruh cari ustaz-ustaz yang sama jawapan dengan dia. Macam pernah berlaku ustaz ya. Zaman sekarang ni iaitu cari ustaz yang boleh sama dengan pendapat dia, bukannya ustaz yang baca terus daripada Quran dan sunnah dapat jawapan itu yang diikut. Yang ini adalah cabaran yang mengecewakan, menyedihkan Nabi, tapi Nabi tetap juga dinasihatkan jangan sedih. Dan lebih daripada itu, ayat yang dalam ayat yang sama, barisan nombor 3 tu Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh baca, wa may yuridillahu fitnatahu, ini adalah satu peringatan yang penting untuk kita faham kesan kalau kita ni degil. Ya, kita baca di tengah-tengah tu wa may yuridillah sampai akhir Ustaz ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita baca 3 baris daripada bawah. Ya. Daripada wa may yuridillah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sadaqallahul Azim. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, ya, wa may yuridillahu fitnatahu. Fitnah Ustaz ya. Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah fitnah iman. Ya, iman yang menyebabkan syirik kepada Allah, tidak ikut kepada peraturan Allah. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Perkataan ini yang pernah disampaikan oleh Nabi, ya Fatimah ittaqillah la amliku lahu minallahi syai'. Ya, maksudnya pada Fatimah, aku ini tidak berkuasa apa-apa pun, ya. Tidak akan kamu mampu untuknya melainkan daripada Allah, ya. Allah sahaja yang boleh menjaga, memberi pertolongan, ya. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, ya, iaitu mereka itu adalah orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk membersihkan hati mereka. Pasal apa? Pasal mereka satu tadi degil, tapi bila ubah-ubah tadi Ustaz. Dan bercakap tentang ubah-ubah ini, nak ceritanya apa, dalam agama kita adalah berasaskan pada Quran dan sunnah. Itu Nabi cakap kan, dua perkara yang kalau rujuk tidak akan sesat, tapi kalau tidak maka kesannya ialah sesat, ya, sesat dalam hidup kita. Jadi nak ceritanya ialah zaman orang Yahudi ni dia boleh tukar-tukar. Dia boleh buat coreng lah. Itu sebabnya dalam agama kita ada orang kata kalau kita nak berjaya jadi kaya, zikirlah zikir tertentu sejuta kali. Contohnya kan. Ataupun kalau katakan nak buang kanser, baca jabarin kan, terus habis kan. Perkara itu kita kena jaga-jaga sumbernya daripada mana, ya. Kalau tidak ada sumber daripada Quran dan sunnah, dibuat-buat oleh orang tertentu, dia sebenarnya mencontohi kepada ayat ini daripada golongan ulama orang Yahudi. Ya, mereka ni ubah-ubah, ya, dia tambah-tambah pasal nak menarik perhatian lah, nak jaga kumpulan-kumpulan tertentu, ya. Dan lepas tu apa, ada lagi yang dengar kalau speeding Ustaz ya. Dah bawa dah 180 km sejam tu, kemudian dia ada baca, ada setengah negara Islam dia baca kaf ha ya ain sad, kan. Ada juga dulu saya pernah dengar baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, kan. Dia dah speeding, dah buat salah, lepas tu hembus ke mana Ustaz? Ke windshield. Okay? Jadi perkara itu kita tak nak lah, ya. Kalau tak ada asas daripada Quran dan sunnah ini, kita tak nak, pasal khawatir. Kita khawatir ia menyebabkan kita mencabar dalam kita mengamalkan ini. Malah Allah cakap apa? Hati akan jadi kotor, lahum fid dunya khizyun, di dunia lagi akan dihina. Itu yang menyebabkan orang Islam juga sekarang ini bila beramal iaitu tidak daripada sumber yang asal, kita jadi macam dihina Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, dihina, orang pandang lekeh, ya. Pasal apa? Pasal kita sendiri yang menjemput kehinaan itu. Walhum fil akhirati azabun azim, kita tidak mahu mendapat azab yang sengsara pasal kita menukar-nukar ataupun menambah-nambah apa yang tidak ada asas. Kalau dah speeding tu mengaku je lah kan. Kalau tersilap, kalau minta ya Allah tolong, dah cukup kan. Tak payah nak kata ayat ini amalkan nanti boleh
boleh saman tu jadi kosong kan, nanti bank account bertambah jadi 1 juta ya. Jadi ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari kita perhatikan, iaitu berhati-hati dengan jenayah mencuri ya. Maksudnya kita berdoa agar Allah jaga hati kita dan dapat ya kita melaksanakan panduan perlembagaan hukuman yang Allah nyatakan pada ayat 38. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa bertaubat dan memperbaiki diri apabila melakukan kesilapan dan kesalahan, sama ada sebelum dihukum ataupun kalau telah dihukum, dan jangan pula kita menghukum orang yang telah dihukum. Dan yang ketiga, jangan bersedih jika ajakan ke arah kebaikan diingkari dan tetap fokus terhadap tugasan kita untuk mengajak semua ke arah kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa Allah izinkan kita mengamalkan ayat ataupun halaman 114 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, jadikan mata kami ya Allah mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Hati kami ya Allah, hati yang senantiasa dibaluti dengan kerinduan untuk membaca dan mendengar Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami ini orang-orang yang berputus asa ya Allah. Berputus asa tatkala diuji oleh-Mu ya Allah. Namun kuatkan hati kami untuk kami terus, kuatkan azam dan iltizam kami untuk kami terus sebarkan dakwah ya Allah, untuk kami terus sebarkan kebaikan ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkat darjat ibu ayah kami, angkat darjat ibu bapa yang diuji dengan anak-anaknya. Angkat darjat ibu ayah yang mana dikurniakan anak-anak yang istimewa ya Allah. Merekalah syurga anak-anak syurga-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kurnia kekuatan buat mereka ya Allah, kemudahan dan juga kelapangan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita agar kita sentiasa bersama dengan keimanan Ustaz ya. Terus kita mengikut jejak Rasul yang untuk menyampaikan, terus mengajak ke arah kebaikan agar kita tidak mengizinkan elemen-elemen kufur dalam masyarakat bermaharaja lela. Dan inilah kempen yang kita ingin gerakkan, tabung gerakan Al-Quran, di mana kita ingin menggerakkan pendidikan kesedaran tentang hidayah Al-Quran ini, dan tuan-tuan boleh menyokong dalam dan menyumbang dalam nombor yang tertera. Moga-moga sumbangan tuan-tuan ini akan menyebabkan negara ini dipenuhi orang yang percaya kepada hidayah, mengamalkan perlembagaan Quran, sehingga kan masyarakat akan menjadi aman daripada pencuri-pencuri peringkat atasan, menengah ataupun di peringkat bawahan. Bertemu kita dalam episod ataupun ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi esok. Program ini dibawakan oleh Mufas dan Olak Lempit di Kuala Langat, tempat berubat penyakit kusta. Kafir dan munafik saling berhajat, mulut yang manis hati berdusta. Jadi kita harapnya jangan kita berdusta. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.